رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت واجعل أجل فكركم الجهل وذكرني ما نسيت بدني ويقين رب اشرح لي صدري لتهلك عنك مسألتي ويسر لي أمري للمرسل أخرجكم واحلل عقدة من لساني لنعم الرحمن الرحيم يفقهوا قولي ويفهم عبادتكم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم ويكني من لم تكن له كنية وكان يدعى بما كناه بها. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil atau menyuruh sahabat-sahabat dia dengan menggunakan kunyah. Kunyah sebagaimana saya sebut hari itu, satu perkataan yang menggunakan kepalanya, perkataan abun atau perkataan ummun. Macam Abu Bakar, Abu Abdullah, Abu Hasan, Abu Husain. Seseorang yang anak dia ada nama sekali, maka kita, bapak dia kita tidak panggil nama bapak dia. Waktu kita memanggil bapak dia, bukan kita memanggil ayah bagi anak nama Hasan, atau nama Husain, Abu Hasan atau Abu Husain dan sebagainya. Ikraman lahum dengan tujuan memuliakan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang Arab, dia tahu sangat attitude orang Arab, dia tahu sangat psikologi orang Arab, suka menyebut nama orang dengan menggunakan kunyah, dengan menggunakan gelaran atau kita panggil gambarnya nama jolokan. Itu dia. Ini Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka sangat menggunakan bahasa yang dihormati dan disukai oleh orang ramai. Wastimalatan liqulubihim, selain daripada tujuan nak memuliakan orang jadi panggil itu dengan menggunakan nama jolokan, juga dengan tujuan istimalah. Istimalah kita panggil nak tahu hati orang. Karena bila kita cakap dengan orang, itulah kita ada tujuan. Tujuan nak tegur dia, tujuan nak nasihat dia, ada tujuan nak minta fikiran dia, tujuan minta pandangan dia. Jadi supaya benda yang kita nak berhasil, kita mestilah buat sesuatu yang boleh membawa perhatian dia, yang boleh menawan hati dia. Jadi Rasulullah guna sangat. Jadi kalau kita panggil sekarang kan ilmu psikologi kan. Mana ilmu psikologi yang diajar di sekolah-sekolah sekarang ni selalu amat penting dan memang tepat dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baki lagi apa yang disebut berdasarkan ilmu psikologi itu betul atau tidak, benda apa dia kata itu dengan manusia itu terserahlah pada kaji biasa lah. Tapi pada asasnya psikologi memanglah satu ilmu yang kena dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara cara yang dikehendaki oleh Rasulullah ialah menawan hati orang. Semasa dia ucap, semasa dia cakap, semasa dia suatu cara dengan orang. Satu, yang kedua wayukanni man lam takun lahu kunyatun. Dan Rasulullah juga mengadakan kunyah. Mengadakan kunyah kepada orang yang tak ada kunyah lagi. Satu orang yang belum lagi disebut-sebut nama jalakan dia, maka Nabi siap sengaja mengadakan. Mana pada orang yang kita sini panggil pakcik lah. Pada orang yang tak rajin Nabi panggil orang pakcik, maka Rasulullah guna pakcik. Dan pada orang yang orang tak rajin panggil lagi tu ayah ke pak anggo ke dia, maka Nabi panggil tu ayah. Ada perkataan pakcik, tu ayah, pak anggo, tu cik apa semua ni dalam bahasa kita Kelantan ni bahasa yang disukai oleh orang tua-tua. Tanda kita yang hormat pada dia. Jadi pada orang yang tak ada, orang tak panggil lagi tok cik, kau tu ayah dah, maka Nabi sengaja panggil tok cik nak ke mana, tok ayah nak ke mana, ayah haji nak ke mana. Ini cara lagu tu, orang ramai tu di kampung bukan tu mulut Rasulullah SAW. Maka kawan itu pun jadi senang hati pasal mereka itu. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yud'a bima kanahu biha. Kalau Nabi sendiri mengada-ngada kata-kata ini, maka orang kampung bila dia dengar Nabi sebut kata lagu tu pada satu orang, maka orang seperti kampung pakat sebut lagu tu kampung. Maka hiduplah orang tu dalam keadaan kemerah, dalam keadaan senang hati sampai kedua orang ni. Wa yukalli aydan an-nisaa allati lahunna al-awlad wallati lam yalidna. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kunyah atau menggunakan bahasa jolokan kepada perempuan-perempuan yang ada anak dah, dan juga perempuan-perempuan yang belum mempunyai anak lagi.
Mana Nabi ni, dia tidak kira dengan orang lelaki saja. Dengan orang perempuan pun dia. Bila dia cakap, dia guna juga bahasa-bahasa baik. Bahasa lembut dan bahasa manis dia boleh menawan hati orang puan. Kalau kita tinggal itulah. Kalau kita Kelantan ni, moci. Kak, kalau dalam kita panggil kak ke moci ke berapa lagi? Berapa kita panggil lagi? Cik, apa? Kalau Kelantan ni banyak sangat benda begitu. Kata yang menggambarkan budi bahasa itu ada. Jadi pada laki-laki dan pada perempuan Rasulullah menggunakan bahasa yang baik yang boleh menawan hatinya. Dan bila hati seorang manusia ni tertarik dengan kita raya apa saja pun mudah dia terima. Itu yang tujuan. ويسمي أيضا الصبيان فيستلين به قلوبهم. Begitu juga Rasulullah menggunakan bahasa jalakan kepada budak-budak. Kalau dia pun budak-budak juga, kalau kita Kelantan ni dipanggil awan nak panggil, mek nak panggil. Kalau arak juga, kalau budak-budak bin nak banyak benar. Kalau budak-budak, bagi orang Mesir dapat lada ni, dia panggil ya helu. Helu makna kuih nak panggil. Ya asal makna Malaysia madu. Tengok tu dipanggil apa nama ni, ya gadak. Ya gadak ni makna budak nakal. Aprik, dia panggil aprik makna atu raya. Jadi budak-budak suka panggil dia aprik atu raya. Suka dengan dia. Ya aprik entah aprik dia tadi. Atu raya suka dia panggil atu raya. Jadi apa saja perkataan-perkataan yang memberi kegembiraan dalam hati pendengar, Rasulullah guna. Wa kari wa kami aidan as-sibyan fi yastalin bihi qulubahum. Apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kunyah, menggunakan gelayan untuk budak-budak dengan tujuan nak melembutkan hati. Budak hok ngomong jangan terledak hok serius. Jadi kita guna bahasa awal ni kau berapa adik, kami berapa sekali pun tak boleh dia berdoa hati. Itu tujuannya. Wa kana ab'ada an-nasi ghadaban wa asra'ahum rida'an. Wa kana ab'ada an-nasi ghadaban wa asra'ahum rida'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang payah marah ke orang dan sebaliknya orang yang mudah laguan dengan orang. Dalam masalah marah payah benar nanti kita nak marah ke orang. Katalah berapa dia buat laguan ke dia, dia kain apa macam-macam pun dia sini suka. Dari segi marah ke orang lambat benar dan dari segi laguan dengan orang mudah saja. Jadi sifatnya dia mudahlah jadi orang nak kawan dengan Nabi dia dibanyak. Kalau buat lebih kurang sedikit, amal lagi dia suka. Ya jadi begitu tu kerananya Nabi pandai manusia ni, pandai tidak pandai kulit saja, pandai pak dalam perlu orang. Orang yang suka mongok, suka mecak, suka berapa, orang yang berpandang yang sikap. Orang yang berfikir yang tokoh, orang yang berpengajian dia sikit. Orang yang tinggal nak hidup dah, nak makan dah, tu tak kenal ni, Allah selalu tak kenal ni, wijah ke dalam. Sebenarnya kita nak bijak lagi, nanti pakai akhirat. Jadi boleh demikian kalau jumpa dengan orang begini, orang mocok berapa ni. Nanti kita anggap dia ni budak ni. Orang yang walaupun orang tua, tapi dia mikir budak. Jadi dah kita ni anggap diri kita ni bertua, dan orang depan kita ni kita kira budak. Tapi lah kita nak bawa pada budak, kita suka, kita cukup baru, kita sabar dan sebagainya. Itulah sebab satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payah nak marah orang. Bil-bil lagi pula, Nabi sendiri pula ayat orang yang bawa. Kalau dia tengok orang pongong, orang macam orang berapa ni, kalau kita bersabar, kalau kita layan dia dengan baik, kita dapat pahala. Sudahlah pahala dapat pada kita. Dia pongong dia pun tidak belajar. Dia pongong bila kita sini, akhirnya dia pun kata bodoh. Dia tiga. Tapi kalau kita masa yang kata, dia masa yang kata, panjang dah benda. Dia pun jadi panjang, kita pun panjang. Tak ada pasal-pasal hidup panjang, dia tak malas. Wa asra'ahum rida'an. Dan kalau Nabi itu cepat marah, apa ni lambat marah ke orang, tapi ada kau orang panggil belaguan dengan orang ni cepat benar. Walau belah mana kalau orang minta maaf, orang minta cepat. Tak apa, minta maaf kan, Alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Wa kana ar'afan nasi bin nasi wa khairan nasi bin nasi. Jadi sampai itu Nabi ini adalah ar'afan nasi. Ar'af itu sampai pada ra'fah. Ra'fah maknanya kesian belah, lemah-lemah. Jadi Nabi ini dalam ramai-ramai orang, dia adalah orang yang paling lemah-lemah dan suka buat baik dengan orang. Ramai-ramai orang di muka dunia ni, orang yang boleh buat kebaikan, boleh buat kebaikan, ialah Rasulullah SAW. Dalam ramai-ramai orang di muka dunia ni, dalam ramai-ramai orang yang pasal hati lembut, Nabi lah dia yang paling lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf maknanya hati baik. Hati baik sangat. Walam takun وأنفع الناس للناس وأنفع الناس للناس وأنفع الناس للناس
Dan begitu juga Nabi SAW orang yang paling banyak buat manfaat ke orang. Kita panggil tolongnya ke orang. Ramai-ramai orang baik di muka dunia yang suka buat budi, orang tu suka buat budi, orang tu suka buat budi, tak boleh pilih Nabi, tak boleh lawan Nabi. Nabi dah orang yang paling banyak memberi manfaat pada manusia, sama ada manfaat secara benar atau manfaat secara batin. Lahir dan batinnya. Ilmunya, tunjuk ajarnya, nasihatnya. Itu hak dia dalam, hak dia luar pun. Makan minumnya, fikir mahnya, harus benda, boleh kata apa selari tulis sama mereka tanya Rasulullah. Jadi masalah harian ni tak ada. Kerana teori Islam ni, cara dia memikirnya, sebanyak mana benda yang kita beri korang, kita mesti yakin bahawa barang ni barang milik Tuhan. Benda senapuk yang tangan manusia ambil, tapi hakikatnya tangan Tuhan bagian. Bila tangan Tuhan bagian, maka barang tidak ingat. Bangunku boleh akhirat tidak boleh balik ke aku. Dan bukan sekat balik modal je. Bukan boleh pahala, boleh beli pak ganda pahala. Jadi kalau kita ada sanggup tu, mana kita nak sayang? Yang kita sayang ni, kita nampak piti tubik daripada kita, masuk datangnya orang. Di sana orang tu, tidak nampak Tuhan. Dan piti, mari kita tunjuk bahasa dia boleh yang titik penuh kita. Tidak mari ni capur tangan Tuhan yang taufik Tuhan, tak nampak begitu. Jadi kalau kita nampak balik kita ni balik Tuhan, balik dia orang Tuhan, dia abuk kaya tak semua masalah. Tak sayang, tak berapa semua sekali. Dan bila tak sayang pun tidak bagi. Tidak bodoh. Kerana bila kita tak sayang itu berasal pada kita. Kalau kita bagi, Tuhan tak ambil bagai itu untuk kita nak hidup kita saja. Jadi bodoh apa ni baik-baik kita pun tak apa kau kita bagi, tak apa kau kita bodoh. Boros. Walam takun turfa'u fi majlisihi al-aswat. Walam takun turfa'u fi majlisihi al-aswat. Turfa'u yang barat di nama majhul al-aswat itu narifanya dia. Sebab itu kita baca bagi kata aswat. Walam takun turfa'ul aswatu fi majlisi. Dan tak pernah berlaku dalam majlis Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam orang-orang itu jadi guna banget. Mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, kau mengajar kau berapa, maka orang depan itu punya kalau pesek pun dulu kau tak pernah orang akak suara tinggi dalam majlis Rasulullah. Tidak Nabi kita mengajar orang duk berdiri, orang tidak hormat, tak ada. Sahabat Nabi lebih lagi. Dan juga orang kafir kalau ada dirinya sama Nabi itu jadi terpegun dan orang panggil terpengaruh dengan cara sahabat duduk dia terdengar hormat. Dan orang tidak tak hormat guana tak apa tiap-tiap patah daripada dia itu syariat. Tiap-tiap kata ayat keluar daripada mulut Nabi itu bukan agama. Kalau baru Allah hormat maka tubik daripada mulut dia ni orang panggil Nabi Muhammad SAW itu syarah dari Quran. Bagi tunjuk. Jadi kalau benda macam-macam ni tu kita ambil stok kita. Tiap-tiap kita mana ada sama anggap kita panggil ustaz, kotuk guru, kotuk ayah, kotuk berapa. Habis ada sangat kita yang panggil sedia Islam. Kalau tiap-tiap patah yang keluar pada dia tu keluar pada mulut kita berdon, tak daripada mana dipaktual maknanya cuba kita beringat. Tiap-tiap patah keluar daripada mulut aku ni biarlah tubik keluar ke bila dunia orang tiga ugamu. Orang tiga panduan, orang tiga nasihat, orang tiga syariat. Maka kita tu tak duduk somun mulut kita balik tak boleh. Malah tak boleh kalau orang dengar ayat doh macam ni. Kalau benda salah tu, kalau kita fikir lagi sama insya-Allah benda waktu daripada mulut kita molek belaka, orang bersinggung belaka, orang jadi syariat belaka, orang jadi panduan hidup pakai akhirat. Dia kita ni dia berada dua senara benda paling nabi itu juga ni suruh kita ni saling ambil benda saling mari kita. Baik bahasa kata, baik bahasa duduk bangun, baik bahasa apa sekali. Tak kira yang panggil dia untuk guru kita ni, tak orang tak pernah panggil sekalipun, tak perlu. وكان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dan begitu juga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikahbang daripada majlis. Majlis mana kita panggil? Majlis kita panggil ni majlis mana kedudukan. Jalasa mana duduk, majlis mana pendudukan. Kita duduk ramai-ramai ni panggil majlis. Bila kita duduk dan kita bercakap begitu begini, bila sudah molek. Kalau ada cakap kita selesai, ketika bangun Nabi makan atau Nabi semayang berapa, belum pada bangun itu sebut Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia doa macam ni terkenal dengan doa kafarah. Dan sekalian ni dalam orang muda-muda kita pergi Islam, kau pun boleh duduk corak, kau pun boleh kau tidak nak sudah dekat majlis kita ditamatkan dengan majlis dengan doa kafarah. Ini namanya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makna dia subhanakallahumma, maha suci dah Tuhan. Mu ni Tuhan maha suci. Kalau tak suci juga
Pokok kami ni, pokok aku lah. Aku ni waktu boleh tadi, waktu cakap tadi, waktu beri pendapat tadi, boleh jadi ada kepentingan diri. Kadang-kadang kalau kita orang polisi dekat pilihan raya dia ni katakan boleh nak beri kawasan ni layak jadi calon. Kadang-kadang orang tegur-tegur dia kita berasa layak jadi calon kita maksudnya. Kadang ni kalau lah sebut nama aku mana tahu. Jadi dia ni. Jadi benda-benda begitu ini apa kata ni kotor jiwa. Menandakan kita ni jiwa masih kotor, masih ada kepentingan diri, masih ada peluang. Sedangkan orang yang lebih layak pada kita ni ada, tapi kita tidak tunjuk. Ataupun tunjuk orang lain. Orang yang nombor 2, nombor 3, nombor 1 itu betul-betul balang dengan kita, maka kita tak tinggi naik nama dia. Ini semuanya orang panggil menandakan kita ni waktu jadi tidak suci hati. Jadi, bila kita sudah molek, kita kata subhanallah. Wah, banyak mana aku kata, aku runding tadi, aku mengakulah bahawa aku lemah, aku tak cukup, tak suci molek. Oh, ya suci ni ambu. Jadi lama kita belajar mulut kita menyuci Tuhan ni. Lama-lama kita ni terbawa-bawa dengan nak sesuai kata. Kerana takhallaku bi akhlaqillah. Mu semua ni kata Nabi, mu kena buat tiru pelana Tuhan. Mengapa ada di Tuhan, misalnya ambil bubu-bubu. Kalau Tuhan ni bahasa jenis zat yang suci, mu berkira lah, tak ada salah, kata dia jadi suci kata. Banyak-banyak kokoran yang ada pada mula ni, jangan duduk tu berkira. Tiga juga luci buat, tiga juga suci buat. Kalau lama-kelamaan lepas udus, kau tak ada. Tak ada udus, suci. Walaupun kita ni tidak suci Tuhan, tapi sekurang-kurangnya ikhtiar ini mesti dibuat. Jangan duduk keadaan kelemahan, jangan duduk keadaan kekotoran batin kita. Deki jangan ada, gapo panggil takabur jangan ada. Hubbul ta'ali, suka jadi orang besar jangan ada. Hubbul azamah, suka jadi orang atas jangan ada. Hubbul ta'ali, hubbul gapo lagi, hubbul jah, suka pada jadi orang besar. Suka kita nak jadi orang besar, usaha nak jadi orang besar, usaha nak jadi di atas, usaha nak duduk depan, jangan ada. Kalau orang dah tolak kita nak kata, kalau Allah, tapi kita sendiri jangan usaha. Jadi, ini cara lagu ini, cara kita main subhanakallahumma, subhanaka rabbika, fasutamas. Kata subhana ni, ayat kita ikhra bahawa Allah Ta'ala yang aku buat Tuhan ni, zat dia maha bersih, maha suci daripada segala kekurangannya. Akunya yakin, ada kelemahan dia kekotoran. Tapi nak biar dia kotoran, jangan aku mesti buat usaha, saya buat satu demi satu. Wa bihamdika, Tuhan aku pujimu, aku puji kamu. Wa bihamdika, serta aku pujimu. Maksud puji bukan hal yang suci. Itulah kita kata subhanaka, arti kita mengaku Tuhan ini maha suci, dia aku nak tiru kata, wa bihamdika, saya aku ikrar bahawa aku pujimu. Bila kita puji Allah Ta'ala yang maha suci, tapi adalah kita tidak nak tiru kata balik, kita puji. Jadi dia ni, kita puji anak-orang dia mempunyai. Artinya, arti kawan pun buat lagu tu kata, usaha kata, kalau anak kawan itu juga. Habis tu bila kita ikrar dengan dia, bahawa mulia Tuhan suci, aku puji dah ni. Jadi, bila kita puji Tuhan, maka kita berusaha lah artinya, untuk siapa kerisat yang dipuji kita. Asyhadu an la ilaha illa anta, Tuhan aku bersaksilah. Aku saksi dengan penuh yakin dan dengan penuh faham, bahawa tidak ada ilah, tidak ada pujaan, illa anta kata wali. Tak ada benda zat yang dipuja, yang layak menjadi Tuhan, yang layak dijunjung, dihormati, kata wali Tuhan. Jadi dengan cara lagu tu, kita keluarkan daripada tubuh badan kita, daripada hati perut kita ni, gala-gala orang panggil sifat yang sepatut ada pada Tuhan, dulu kita buktikan. Sifat yang sepatutnya ada pada Tuhan, ya? Kadang-kadang dalam masa kita lalak, kita rasa. Pongong, apa panggil, tunjuk besar, tak tunjuk besar, sifat kita macam ni, sepatut Tuhan, ya? Tapi kadang-kadang Tuhan, manusia ni kaya ambil dia rasa. Jadi bila kita kata astagfirullah, aku minta apa pada mulut Tuhan. Dalam masa aku duduk bunyi tadi, kadang-kadang kita syukur orang. Tahu dah kita masyarakat. Ya ke apa-apanya. Moga masyarakat ni jadi dia tak fikirnya. Jadi begini. Itu dia kita waktu duduk. Kita tu lagi kita tak kenal. Bila kita waktu duduk fikirnya, orang lain waktu duduk fikirnya macam mana kita. Kita bermalu ke dia. Malu puan. Yang berdamu, kita beri peluang untuk waktu duduk fikirnya. Kalau waktu duduk, itu bukan betulnya. Tak betul lah. Jadi begini. Kita nak bunuh dulu, kita nak bincang dulu, kita nak pasak dulu. Demo tak ada apa-apa malu. Melalui demo waktu fikir, dia demo dia yakin betul. Sebenarnya, kalau yakin betul, tapi dia pakai waktu Tuhan. Demo. Jadi dia ni. Tapi dia mahu yakin betul, itu Tuhan tahu dia tak ada dulu. Tapi tak betul lagi betul, tak betul. Dia suruh dia ke orang, kan orang lawan dia. Ini apa yang kelemahan. Astagfirullah Tuhan, aku minta apa dengan dia. Minta apa kalau salah sini. Wa atubu ilaika. Astagfirullah, minta apa. Wa atubu ilaika dan minta sabar. Minta apa ni hari ini, minta pendak. Ghafara yaghfiru maknanya minta pendak. Pendak tudung segala kesalahan.
Kalau benda dalam masa aku mesyuarat tadi ada masalah, aku minta bertudung. Jangan bertimbul di akhirat tu. Atas dunia pun jangan jadi buah mulut orang. Akhirat pun jangan tunjuk dalam malu sana aku. Wa atubu ilaika maknanya aku ikrar nak balik semula. Dulu kita buat dosa, hari ini kita lakukan batas. Laka hududullah, tilka hududullah, fala ta'taduha, laka ta'taduha. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Semua aku rakyat ni, batas-batas. Batas aku buat, untukmu. Kalau kecek tak, boleh cakap batas itu dah lah. Kalau cakap, kalau makan, kalau minum, kalau nego, kalau hari itu, aku wikir agak ke sini. Tapi ada batas ni. Ini punya batas ni tak? Ini kalau batas kalau aku juga, hari ini mula ke batas. So aku sendiri batas. Mungkin sendiri lah kalau buat batas ni, kalau orang laku buat batas. So kita kata ni pada kawal. Cuba tercara. Jangan laku lah. Pupuk dengan ceru. Padi dengan kita. Tiba-tiba orang ni, tunggu. Oh kami dia ni, ceru. Laku secara. Malu lah kita nak ini ni. Jadi kalau saya kita miliki mau ke Allah tu, malu mungkin itu kan. Sekali, bila kita bertambah, kita nak undur balik. Tuhan kalau ada pesan aku selaku batas. Kalau aku minta balik sana, saya aku nak undur balik. Jadi istighfar makna minta Tuhan tuduh, taubat arti kita nak undur balik. Sebab itu dah kita taubat. Kalau duduk di sana batas, semalam dia ditinggalkan. Bila taubat dah balik sama di sana juga mana kita betul. Kita arti taubat. Bisa tu. Baik, sekarang masuk pula bayan musalan di wabahtihi salawatullah alaihi. Sayangan mengiringnya tutur bahasa Nabi dan tukar Nabi salawatullah alaihi. Segala sahabat Allah dituju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam afsahan nasi mantiqan wa ahlahum kalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang bila dia cakap menggunakan bahasa yang fasih. Wa ahlahum kalaman. Dan Nabi bila dia cakap menggunakan bahasa yang manis-manis. Ini Nabi kita. Kitanya umat dia. Jadi bila kita nak turut Nabi, turut berapa termasuklah masalah cakap. Bila kita cakap, bila kita berbahasa, carilah bahasa yang fasih. Dan carilah bahasa yang manis. Fasih ayafah akan maknanya, dalam bahasa Arab fasih ni maknanya, kambing bini tu, kita nak tahu dia umur berapa, kita buka bidung mulut dia. Kita krebek di mulut. Bila krebek di mulut kambing bini kau lembu kubah berapa, kita tengok biji, kita boleh share. Kambing ni tahu. Kambing ni umur 2 tahun. Kerana biji sebagai orang yang kambing ni dia dia ni. Asas tu dah makna fasih ni makna krebek di mulut nak tengok biji kambing bini. Kalau kata fasih tu juga dibawa pada kalam. Bila orang bercakap, bila kita bercakap dengan kalam yang fasih, hari kita cakap pada kita tu, sekali cakap orang ditinggal. Bagaimana pada mutakhadab di mulut kambing itu, kita tahu lagi, ni umur tahun, ni umur 2 tahun, ni umur 3 tahun, mesti bila kita bercakap, sekali cakap, orang tahan lagi. Jangan jadi cakap puas-puas, kena kata berapa dia, kalau berapa dia. Ini kalau panggil, cakap tadi tidak fasih. Cakap tadi itu bunyi, bobe, tapi orang tak boleh tahu satu, tu dia berapa, sebagaimana di badan muda itu dia satu. Umur berapa. Jadi, kita bila kadang-kadang kita tengok dia panggil Uqdah. Dalam psikologi dia panggil apa namanya, murakabun nafs. Murakabun nafs ini dia panggil apa dia? Inferior complete. Dia panggil? Inferiority complete. Satu orang jahil. Orang tak mengaji. Betul lah waktu kecil, hari ini dia tak mengaji. Tapi, bila dia hidup di sana dalam mengaji belakang, dia kapung tu LTE belakang, maka bila dia cakap tu, dia nak cakap bahasa tolak kan. Dia nak cakap pupung apa tolak. Cakap dia nak sebut bahasa istilah politik, istilah tanam, istilah tanian berapa. Aku yang kita tak boleh, kita kata berapa. Ada juga betul. Kalau lagu ni cakap kami tu mah pun orang tak boleh. Dia nak berapa tahu ni orang dia cakap dalam bahasa yang tidak fasih. Nabi tidak. Nabi bila dia cakap afsahan nasi. Bukan cakap fasih, dia fasih-fasihnya. Artinya dia cakap orang tahan jari. Wayaklah masalah Tuhannya. Wayaklah masalah ala rakyat. Wayaklah masalah syurga neraka. Belah mana jauh sekali, belah mana tinggi sekali pun. Okey. Inilah amal dia sebut sama. Alam dah guna. Bila kita cakap masalah Tuhan. Kalau kita panggil masalah ilmu tauhid, ilmu sifat Rasulullah. Kita wayak, kita hendaklah kita memperkenalkan Allah pada waktu itu, kira orang bernisikan.
perkataan ta'alluq dan jiji, ta'alluq poluhi, kemutasi ni boleh-boleh elok ya kita suruh sebut nak buat. Dia tahu kata. Dia sebut tu, orang kata tak itu. Kalau itu hak sepatutnya itu malam ni, boleh jadi boleh depan, boleh jadi. Lama doa kita duduk puisi, gotu wayak ni akhir sekali, ta'alluq poluhi, jadi itu dah tak boleh lah. Itu habis alat lagi. Ni benar orang panggil. Akhir sekali, mesti tauhid, mesti gotu ni, supaya semua tengah hari jumpa. Kenapa? Tuhan tak mesti kau dia mesti kita ni. Kita mesti Tuhan. Tuhan sepatutnya dia mesti Tuhan dari kita ni. Akhirnya kita ni buat dia mesti Tuhan. Maka ada juga. Ini benar. Dia panggil, kalau cakap tidak pasal, maka ilmu itu ilmu dia tidak pasal. Ilmu dia tidak pasal, ilmu dia tidak boleh menjelas dalam masyarakat. Wa ahlahum kalaman. Dan begitu juga cakap saya Nabi, bila dia cakap, maka cakap saya dan bahasa yang dia bahasa mani. Sebagaimana makanan yang mani, aceh mani, buah kayu mani, lemuk mani, seorang suka, maka bahasa digunakan Nabi juga disuka di dalam. Kalau menggunakan bahasa yang sedap, dia dengar, dia tak jemu, orang panggil tak jemu. Dia tak jemu. Wa yaqulu ana afrahul Arab. Sudah Nabi sendiri, Nabi juga mengaku bahawa akulah orang Arab yang paling faham. Ana afrahul Arab. Dalam banyak-banyak orang Arab, akulah orang yang paling faham cakap. Sebut saya pasal dia kan yang cerita orang Melayu ni. Kalau jam-jam yang mengaji pondok hari tu, orang yang cakap pasal orang kita cakap. Kalau baca bukan cepat, kalau sekali abuk, dia kata orang yang faham. Satu, orang kecek, orang cakap cepat, orang tak panggil pasal. Orang panggil cepat, kalau cepat lah. Pasal lain. Pasal tidak mesti cepat. Tapi bahasa yang dia guna tu, pasal sudut pada mulut dia, orang mulut saya. Malah sebut, sama banding di antara zaman yang mengaji di India, dengan zaman yang mengaji di sini. Di tanah Melayu lah. Alhamdulillah hamba itu hari itu, amalnya juga percaya. Waktu sirnya mudah. Waktu sirnya lebih besar lagi. Jauh dengan dia terasa. Dia kira dia pandai. Waktu yang duduk India tu pandai. Tetapi dia pergi ke India duduk depan guru orang India. Walaupun dia ni presiden tua. Orang India ni presiden tua lah. Nak coba dia, nak janggut dia. Air pinai dia. Dia bawa. Habis tua pada kita sini. Tapi dia berbahasa. Dia menggunakan bahasa. Walaupun bahasa Urdu. Tapi bila kita lihat bahasa Urdu. Kali dia terjemah kita. Tak lupa. Bagi kita guru kita pondok di bahasa orang kita Melayu, dia terjemah sekaligus terjemah mengikut style Arab. Dia jadi tak kena dia tanda kita orang ni. Subit kata makoh ataupun bermula celuh. Jadi kataan bermula ni tak ada dalam sebutan Melayu. Tapi kita masih guna bila kita terjemah Quran baik, terjemah hadis baik. Terjemah Quran walladzina kafaru dan bermula orang kafir. Jadi kepada budak tak lagi dengan bermula ni, tak boleh dia bermula. Bermula ni, sengaja dibawa masuk dalam terjemah Melayu untuk nak memenuhi kalau Nahu Arab. Nahu Arab kata isim dia duduk di formula itu, dia panggil mubtada. Mubtada, dia kata dia buka formula. Jadi, walladzina kafaru, walladzina, dia sebab alladzina isim, duduk formula cakap di kepala pedrah tu. Maka dia panggil mubtada, kita ada pasal-pasal, dia buka kata yang formula. Sedangkan bermula ni semata-mata nak membuat ada grammar, ada nahu. Bagi yang kaku pun bermula ni tak ada. Ada kalau bangun pagi, ayah bermula lembu tu pakai lembu, pakai semawet. Dia tak ada, bermula tak ada. Jadi bila tak ada apa yang kita dibubuh juga pakai itu. Bila bubuh juga, budak jadi bengong. Budak jadi bengong. Budak bengong, dia duduk 5 tahun pondok. Kadang-kadang tak berapa kali. 5 tahun kali, bil. Dapur ini. Tak boleh. Sudahlah budak ni pengit dah sekali, duduk tunggu-tunggu pula. Tak guru yang menggunakan bahasa tu tidak menggunakan bahasa yang sejajarnya semasa. Maka pun jadi. Dia benda-benda. Tapi di India, guru tu walaupun jenis orang tua, jenis orang panggil jenis kuno lah. Tapi dari segi terjemah cukup bijak. Baca Quran, baik baca hadis, bila dia puk terjemah bahasa Urdu. Kita orang tidak Urdu, dia puk sekali. Alhamdulillah. Ada contoh tu sebab tu hamba terjemah. Bila balik di tanah air saya hamba terjemah, hamba tak suka pun dengan orang lain. Hamba tidak terjemah cara Arab, hamba terjemah cara Melayu. Ia hamba fikir kalau aku terjemah lagu ni, orang fikir lagu sekali. Fikir kau tidak tahu, Allah Alam. Tapi sekurang-kurangnya, hamba ada minat untuk memudahkan bahasa, memudahkan penyampaian. Ada fikir.
وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير وكان يتكلم بجوامع الكلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya, kata selalunya itu berhubung dasar pada kana fi'il madhi yatakallamu fi'il mudhari. Bila berhubung tepat fi'il madhi dengan fi'il mudhari memberi makna istimrar. Kana makna benda hal pada. Apa ni fi'il mudhari makna hal pada. Apa ni fi'il madhi makna hal pada. Fi'il mudhari makna hal akan datang. Bila bercampur kata yang memberi makna lepas pada dengan hal akan datang, artinya dia nak beri makna berkandungan, berterusan. Jadi, wakala yatakallamu selalunya, senantiasanya. Lagi itu, kata selalu, kata senantiasa ini memberi makna istimrar dawam. Selalunya Rasulullah menggunakan bahasa yang jawami'ul kalim. Jawami' maknanya menghimpun. Al-kalim maknanya cakap-cakap. Kalau Nabi kita dia suka sangat menggunakan bahasa yang walaupun sepatah-patah, makna dia itu banyak. Lagi itu. Jawami'ul kalim maknanya cakap pendek, tapi makna dia tak nak royak. Makna dia begitu, makna dia begini. Nabi suka menggunakan bahasa begitu. Kalau Nabi-Nabi ini musyarak. Musyarak makna kita panggil dia ahli undang-undang. Orang yang buat undang-undang, dia tidak boleh buat kata bahasa dia ni kemah saja. Dia tak boleh. Dia kena buat undang-undang menggunakan perkataan yang longgar. Dia orang yang tafsir gini pun tak apa, tafsir gini pun tak apa. Itu kehidup dari segi orang bagi undang-undang, baik pun syariat Islam, baik pun law, undang-undang yang pada dia buat, dia menggunakan bahasa begitu. Sebab itulah. Apa undang-undang dulu bila kita pergi ke mahkamah, bila kita ke mahkamah lelong ni tok lawyer tu ambil kata dulu lah buat undang-undang dia tak pergi lawyer tak pergi kenapa kerana memang kata undang-undang tu pasal gini kata longgar-longgar dia sengaja dibuat dia kalau kata dia tak jadi undang-undang dia jadi peraturan pula sebab tu peraturan lain pada undang-undang lain peraturan ni kemah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang ke dunia untuk musyawarah, untuk membuat peraturan. Peraturan tak boleh buat kemas itu. Dia tolaklah. Sebab itulah Subik Syafi'i, dia jadi Hanafi, dia jadi Maliki, dia jadi Hambali, dia jadi berapa macam-macam mazhab. Kerana perkataan yang digunakan begitu sekali longgar untuk memberi peluang pada manusia ni bergerak dalam keadaan selesa oleh orang lain. Kalau kemas, orang dalam manusia dia paling tinggi orang lain. Dia tak ada belah-belah luar hitam orang kata tadi. Jadi ada ni semata-mata kan nafsu. Nafsu bukan masalah pada masa nafsu. La fudul wala tafsir. Itu sebagai tafsir bagi jawami'ul kalim. La fudul tidak melebihi. Cakap pada itu panjang dia maknanya cakap pada 10 patah 12 patah tadi maknanya sewaja. Itu apa yang fudul. Wala tafsir. Tafsir maknanya tanya doa. Patutnya Nabi nak ayat lagu ni tapi dia sebab dia perintah doa cakap pada dia sehingga siapa tak siapa maksud. Dia juga begitu. La fudul wala tafsir. Cakap pada tidak panjang maknanya saja. Wala tafsir, cakap saya tidak pendek apa saja, sudah juga. Yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Dalam pengajian ilmu apa ni, balaghah dia tadi. Bimbang takut. Tuan-tuan semua faham bahawa Nabi ni cakap pendek. Saya penjawab kali siapa kau pikat, tak ada musara lisan. Cara lipat maknanya perkataan, kalau kita kata saya dah tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, saya perhati tuan-tuan, saya itu tuan-tuan. Perkataan 2-3 begini makna dulu. Adakah Nabi tidak bunuh begitu? Jawabnya bunuh. Kenapa? Kerana cakap terbanyak macam ini bukan berarti kubur, tapi ini dia panggil tafannun bil ibarat. Tafannun makna membunga-bungakan bahasa, mewarna-warnikan bahasa. Bagaimana kain baju kita nak warna-warni. Bagaimana makan minum, nak sayur, gatek gula, gatek pisang, gatek warna-warni cara makan. Begitu juga bahasa, warna-warni cara dia. Jadi kalau kita bercakap, ada cakapan sekolah ni, cakapan tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan, apa namanya, apa lagi kata-kata seperti itu, ini menambahkan selera orang mendengar, dia bahasa manihan di sini. Jadi lain pun tidak, itu tidak perlu orang kitapan nun. Itu masuk di bawah ilmu, abadinya. Pada asal kalam. Yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Mudah diingat oleh orang dengar dan mudah disimpan dalam hati. Yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Masa yang digunakan oleh Nabi itu mudah diingat oleh orang ramai dan mudah disimpan dalam hati. Dia tidak cakap apa yang tidak bersepu-sepu menggunakan istilah-istilah yang payah orang faham. Tidak. Dia cakap dia salsilah. Kalau
Bahasa itu mudah orang faham. Lepas tu orang yang tak mengaji pun mudah faham cara orang tak mengaji. Dia orang yang mengaji pun mudah faham cara orang mengaji. Cara bahasa dia guna tu bahasa baik, bahasa ilmu dan sebagainya. Wa kana jahira as-sawti. Begitu juga Rasulullah SAW ini suara kasar. Padanya dia sebagai seorang guru, sebagai penceramah, sebagai seorang hafiz, sebagai seorang pensyarah. Kalau Tuhan bersih seorang halus, dia panggil adalah seorang halusnya, nak dengar apa halus. Jadi, Nabi yang jahir. Jahir makna suara kasar, suara derak. Kalau cakap, kokoh pun, orang dengar mudah. Kalau korok, kau parah, kau berapa orang ni. Ahsanan nasi nagmah. Ahsanan nasi nagmah. Nabi ini semolek-molek orang dari segi bingung. Bingung suara. Dia suara semua orang, dia pada orang panggil. Tahu gapon, tahu kata. Tak ada sing, tak ada dering. Dering tak ada, dia tak ada dering. Jadi, orang panggil janggal, orang panggil. Kalau bulan jemuk, tak ada, liuk-liuk jemuk, tak ada. Nabi tidak begitu. Suara Nabi itu diberi oleh Allah sebagai suara dia naram, dia tu boleh. Naram tu kalau tadi mahu cakap lagu lah. Mana suara dia ada lagu, ada muzik, ada sini dia pada suara. Dia makak. Boleh? Tengok pakai makak dia punya. Boleh? Makak. Pohak, begini oleh. Ini tak ada nanti. Nak ke mana? Jadi bunyi ada dan dia bunyi sikit. Boleh? Tu. Tak ada kolor apa dia ni. Jadi tak. Benda kok boleh buat macam ni, apa tak macam ni. Dia Islam ni agama bagi Tuhan. Tuhan ni kami. Dia dekat Tuhan ni zat macam ni kami berlaku. Guna syariat dia pun macam ni. Bahasa guna pun Quran Aziz. Sebab tu Quran Aziz banyak orang masuk Islam. Orang Arab yang dia masuk Islam tak ada kata lain. Kerana dia dengar Quran macam ni. Kalau susunnya dia jalin bahasa macam ni. Maka dia sendiri kata lain. Dia kata orang tidak. Orang tidak boleh buat. Nak jalin bahasa, nak susun bahasa, nak beri cantik bahasa ni. Gini macam ni. Betul dah. Tidak orang. Maka dia masuk Islam. Kerana tu ada juga betul. Jadi kita orang Melayu kita juga Nabi. Jadi kita kita guna bahasa yang baik. Bahasa yang apa ni. Sedap didengar. Dan ada bingung, ada lagu dia panggil. La yatakallamu fi ghairi hajah. Nabi tidak sekali-kali cakap. Sekiranya tak ada tidak perlu. Kalau tak perlu, tak cakap. Baik dia dengar. Atau kalau ada orang dia dengar buah orang dulu. Lepas tu dia cakap. Dia cakap supaya keluar daripada mulut dia tu. Tidak melebihi daripada satu. Kalau duduk sangat, ataupun kalau duduk gapur-gapur, kalau pesek tu panggil kopes, pasal dua, dia dikira pandai dia kadang. Kau pelik, gapur ni tidak pernah Rasulullah SAW. Pesek juga. Tak tahu masuk kadang-kadang kita puas ni, gapur dia ular-ular lagi, pak royak, balik tu dia. Ini bukan cara Rasulullah, dan bukan cara umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah masuk ke pesek bahasa itu. Pakai juga, pakai dia buat kali tunggu boleh pakai dia buat tiga. Pada lagu tu royak, malah kawan dengan Nabi tidak pakai lagi. Royak dia gitu. Nabi Muhammad, Nabi dia mengenai Nabi kawan, la yatakallamu fi ghairi hajah. Nabi tidak cakap kalau tak perlu. Tu kalau kita nak royak sebab hanya kan. Kalau kita ni, apa disebut sama kalau kita ni sini orang yang pengguna akal. Cakap saja. Tak boleh kau cakap. Kena beruk. Lidah kena beruk. Bibir mulut kena beruk. Lekung kena beruk. 2, 3, 4 kawan jentera ni beruk sekaligus untuk membolehkan manusia cakap. Kalau bagi mulut tak buka tak sakit, tak buka tak ada murah. Dia nak buat lagu. Jadi dia ni tak pernah tahu. Ada kan putih? Tak putih. Kan dia duduk kelas 7. Kalau kita melepuh air panas. Kelas 7. Tak ada dia juga. Kalau saya tak beruk. Tak putih juga. Kalau letung tak naik, tak turun. Kalau kita ni, kalau dunia luar ni, kalau dia buat gambar kepala orang, dia buat daripada teleskop, dia kita boleh tengok dari luar, kita boleh perhati dalam komputer dan TV ke berapa, bagaimana jentera mulut bergerak begitu sekali cepat, begitu sekali bekerja hebat untuk membolehkan orang ni bunyi. Kita berasalah teruk kerja buat. Maka tukar Tuhan yang jadi tukar buat mulut untuk manusia bercakap ni, teruk ni maknanya. Kalau benda komputer tak, kalau salah rosak, bukan bahasa kita boleh lekti. Itu dia rujuk. Kalau tidak ni lah, nak boleh komputer, nak boleh jadi, nak boleh terjadi. Nikah, bawa, lahon, mesti bergerak di hulu. Patut buka. Ini lidah di ujung gigi. Kadang-kadang lidah duduk ujung gigi atas, ujung gigi bawah, duduk gigi leher, duduk berapa. Pamari pula orang tekuk pula. Naik turun, tekuk, pasung bawah, anak tekuk, naik turun. Ini benar para hadis kepada Allah Taala Allah ahsanul khaliqin.
Allah Ta'ala sebut, ala lahul khalqu wal amru wa tabarakallah ahsanul khaliqin. Kejadian yang jadi aku. Urusan aku. Dan aku ni aku nak beritahu pada tabarakah, maha agung dan maha besar Allah bagi tukar. Jadi bila kita berasa bahawa mulut kita ni satu jentera, ya Tuhan boleh buat begitu sekali unik, begitu sekali pelik ni apa kita panggil? Unik ni apa ni? Sophisticated ni payuh, boleh saya kiam. Tahu muakkad kata orang Arab, tahu begitu, kita berasa saya nak bunyi. Kita berasa saya nak bunyi, kita takut ucap, kita takut berapa. So barang-barang belum mahal, tak saja nak guna. Kalau tidak guna hal kalau tak buka lain, tarik ni ataupun komputer ni ataupun apa ni kalau tak guna ni, kalau barang-barang berguna sangat barang-barang ni. Jadi kita tidak sedar banyak-banyak anggota yang daripada kita semua barang-barang yang muakkad, barang yang sophisticated, barang yang berkaitan, berkait-kait. Kita tidak sedar. Boleh huluk, buat juga, tahu. Dia tidak sabar barang itu harus ke berapa dia. Kalau tak lihat pengaruh kaya ni, tak perlu. Tidak berhenti barang itu semua. Jadi, sebablah la yatakallam fi ghairi hajah. Rasulullah SAW tidak bercakap kalau tak ada tujuan. Wala yaqulu fi ridha wal ghadab illa al-haqq. Jadi juga Rasulullah tidak bercakap baik pun masa dia senati, baik pun masa dia serabut pulut, kata wali, tubik-tubik hak benar. Kita ni kalau bercakap pada senati, kau senati lah. Kita senati, kita sayang bini, kita sayang kalau dia senyum. Dia mari nak mahu tegak debung, degan, ha. Dia tak ada dah buruk, kalau panggil al-haqq ni tak ada bagi kita, kata wali, kita hati senang. Kita hati serabut, mulalah mari hawa nafsu. Nabi dia. Jika dia selati itu pekek molek, jika dia malu pekek molek. Jadi dia wayak gitu depan kita tu kita tinggi. Jadi maknanya tadi kan, cuba kita kontrol si hati kita, cuba kita kontrol mulut kita, cuba kita ingat aku ni umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi aku baik rumah sombong, baik kalau senang, pekek dia straight line. Mana tu, pekek tu mana. Malu tapi tak lari daripada WhatsApp, tak lari daripada kesadaran dia. Allah. Pandai tunggu Tuhan pilih Muhammad untuk Allah untuk buat Nabi. Untuk ni pilih orang macam-macam untuk buat Nabi. Kalau pilih macam untuk buat Nabi, hebatki ya. Jibril juga, orang panggil naik turun, macam hebatki dia. Kenapa pilih tak benar kan? Wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil. Wa yu'ridu a'rada mana paling tunggu. Dan Nabi paling tunggu atau kita panggil maaf kepada orang yang cekak dengan menggunakan bahasa tidak comel. Orang yang berjumpa dengan Nabi itu kadang-kadang orang berpelajar ni, kadang-kadang orang agak. Orang tak rajin masuk majlis, orang tak rajin petang, orang belajar panggil tiba-tiba. Ini sebab dia ni nyok kat Islam, saya ke Nabi dia masuk juga. Bila masuk kat bila cekak kat tu dia nak menyerok darat dia sekali dia ni. Jadi bila tunjuk berapa darat daripada Nabi buat alki. Cerita Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kamu lihat dengan ni dalam banyak-banyak cerita ni yang ada. Jadi Imam Abu Hanifah ni kita tahu semua orang ada. Dia mengajar, so kita beranilah mengajar. Satu hari kita itu naik itu putih warna. Jadi sepatutnya dia mengajar tu mengajar berunju. Dia nak jaga bisu dia tapi sebab depan dia ni satu orang yang cuba nak molek pangak jauh yang macam cuba-cuba kalau foto mudah. Maka dia kata apa tu mana dah mari. Mudah-mudahan aku dapat ilmu dari dia. Dia ni sakit-sakit isu pokok juga mahu betul. Cara mengajar dia kata belum jujur lah. Kalau belum jujur jadi orang yang tak kami lagi dia ni. Mahu. Sakit-sakit pokok dalam kota guru depan. Apa tu dah mengajar dapat tahan itu ajawab. Anak boleh itu apa ni soal itu ni soal. Orang yang kota guru itu adat ni. Dia kata guru itu asli. Dia kata kalau naik ajar belum subuh ada apa ni? Kalau naik ajar belum subuh. Boleh. Naik pajak bersubuh. Semoga subuh-subuh itu naik pajak. Jadi bila naik pajak, dia naik pajak bersubuh nak memayang ke mana? Itu soalan. Jadi dia ni tak, Abu Hanifah itu dia jahat. Dia tak ada. Dia ni rupanya seremban ni potong dulu. Tapi jahat. Dia tak ada. Belum dia terus lagi. Betul hati adalah kalau tak jawab pasal dia belum dia kasih. Si kayu main Abu Hanifah. Memang Abu Hanifah memang orang cakap. Sebab itulah soal nisful ilmi. Soal ni 50% daripada ilmu. Sebab tu orang kita tak senior kalau begitu ambil atas dia takut apa dia. Wa
عما اضطره الكلام إليه مما يكره ويكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره. Dan Nabi kita menggunakan bahasa kunyah bila timbul cakap yang terpaksa kita bercakap benda yang tak suami. Kalau kita nak bercakap benda yang tak suami tak sedap dia dengar, maka Nabi kita tak sebut dia. Nabi dia malah lain. Nabi guna bahasa kunyah. Kalau kita orang Melayu juga kita panggil nak buat tu, nak di sungai. Nah, tu artinya nak dibuat apa namanya? Ataupun nak dibuat besar. Ada apa ni? Okey, kok. Ini tidak umat Nabi Muhammad. Tidak umat Nabi Muhammad. Jangan disebut benda-benda yang orang panggil dia dengar, orang dengar cakap dalam itu, orang nak dengar. Kata apa sebut? Jadi Nabi-nya, bila siapa kau pikat dia nak guna, dia nak menyebut barang orang tak dengar ni, Nabi dia menggunakan bahasa kunyah. Bahasa berapa dia? Bahasa kunyah mana bahasa jalakan. Nak sungai, nak buat, nak khabar hajat. Ni dalam kita orang Melayu kan sebut lagu tu, tanda dia ni mengaji orang budi bahasa baik. Kalau Quran sebut macam falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifah. Hamalat hamdan khafifah. Falamma taghasyaha. Taghasyaha ni maknanya dia nak wayak tubuh. Ayatnya nak wayak manusia bertubuh. Tapi dia tidak wayak tubuh, dia wayak sahukan sini. Falamma taghasyaha bila seorang laki-laki tu sahukan sini tubuh isteri dia. Tak payah lah tu. Tadi dia ni. Ataupun berapa lagi praktek banyak lagi hadis-hadis dalam Quran menggunakan bahasa-bahasa itu. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifah. Jadi kita ni budak-budak kita, anak-anak kita, boleh adik kita tak payah nak buat kita tahu apa. Jadi dia ni, anak-anak kita ni kalau ada budak-budak dia praktik sama-sama dia, berok, nak pasing, nak buat tujuan ni dekat molek ni, dia sebut berok, tak dengar Lepas sebut apa dia? Sebut puasa, sebut apa hajat. Kita ada teknik dari budak-budak supaya budak-budak kita mengguna bahasa yang manis. Menadakan ibu bapa ini orang apa aja kan? Ibu bapa ni orang yang berbudi bahasa. Kalau kita Melayu tu sebut budi bahasa. Budi itu dulu, dia budi belakangnya bahasa. Budi itu dulu baru bagi bahasa. Kalau bahasa-bahasa ni luahan isi hati. Kalau hati kita jenis hati busuk, maka bahasa pun jenis busuk-busuk jatuh. Tapi kalau hati kita jenis orang berpelajar, hati kita mengandung ilmu pengetahuan, budi-budi yang baik, adab yang tinggi, akhlak yang mulia, maka bahasa keluar dari lidah kita pun mesti menggambarkan balik dalam hati. Sebab itulah kataan budi bahasa. Orang tak kata bahasa budi bahasa. Boleh? Wakala idza sakata takallama julasa'uh. Wakala idza sakata takallama julasa'uh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia senyap, bila dia duduk dia, barulah orang depan dia cakap. Yang ni nak wayak Nabi-nya sallallahu alaihi wasallam pandai dia ajar orang Badui Mekah ni. Lima sapanya orang darat-darat Badui pun tak sedap nak cakap. Waktu Nabi dia tunggu cakap. Yang buat ni mendidik buahnya tu dia payah tidak lah. Jadi walau bagaimanapun, Badui Mekah begitu sekali, darat pun apa sekali, dia berasa hormat, dia berasa geling, nak cakap. Kita Nabi kita tunggu cakap. Sebab tu bila Nabi senyap, barulah orang lain cakap. Ada dalam lebih dekat dalam masyarakat, dalam majlis, di kedai kopi mana pun. Tak duduk balik belakang, dia duduk pecek, kita pecek kata. Ini orang panggil, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wala yatanaza'u indahu fil hadith. Dan Nabi juga tidak berebut. Nabi tidak berebut dengan orang, dia orang pun tidak berebut dengan Nabi dalam percakapan. Dia Nabi bercakap, dia cakap orang lain tak cakap. Dan bila orang lain cakap, Nabi tidak biasa cakap dengan orang, dia cakap dengan dia. Orang cakap pun Nabi tidak cakap juga, dia menyebabkan orang cepat peluk dia. Dah. Nanti dia habis dulu. Sebab itulah. Jadi, janganlah pulak. Kita ni kecek panjang. Kecek sombong. Kalau kecek sombong, orang lain nak tunggu dia bersih. Tak mesti. Sebab tu baca dalam tu. Jadi dia. Jadi cakap dua tiga patah bersih. Kalau orang lain buat nak percaya dia cakap. Jadi, kadang-kadang kita bercakap panjang. Dalam perbualan kita menyebabkan peluang orang nak cakap. Nak cakap. Takut kata dia membahas kurang aja. Semua orang lain tengok cakap. Dia cakap kata. Tidak nak cakap. Dia ni kata apa ni. Benda penting. Dia tak jaga leceh. Leceh juga dia leceh. Kita leceh dia beca. Dan kalau adab. Adab bahasa. Wa'ya'yadu bil jiddi wal nasihat. Dan Rasulullah bila dia nasihat ke orang. Dia nasihat dengan sungguh. Serius. Nabi ni bila dia tegur orang nasihat orang. Tidak kata halal-halal dia tegur. Sedih-sedih kata reduk. Dia tak sungguh. Dia kata saudara tak kena begini. Kenanya begini, bagusnya begini. Nampak kawan tu, mana kawan tu, bila kawan tu dengar tu berasa dia ni ikhlas. Dia nampak keikhlasan Nabi, tegur dia nasihat dia, menyebabkan kawan tu dia terhenti daripada berbuat sesuatu. Ia dulunya, apa dia
Kita lagi begitu bila kita dulu kawan, apa? Dia nampak keikhlasan kita. Dia nampak cakap kita tidak selalu main-main sini-sini, cakap sungguh. Wa'izu bil jaddi wan nasihati, dan Nabi nasihat pada orang dengan penuh kesungguhan dan nasihat. Nasihat mana ikhlas. Wa kana aktsara an-nas tabassuman wa dhahkan fi wujuhi ashabihi wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi wa khalqan li nasibihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak senyum. Nabi ini jangan dia sallallahu alaihi wasallam dudukkan dia dengan senyum. Kadang-kadang kita ni sebab kita buat kita ni warak, kita nak warak, kita nak keluar, kita duduk dia masa capek. Nak senyum takut orang panggil asli dia. Itu juga keas kita sebenarnya. Ya keas kita bila kita berubah dia pun nak intizam oleh dia senyum. Nabinya bapak warok tadi ni Nabi, bapak alim tadi ni Nabi. Pelanggan Nabi dah mana? Aksaran nasi tabassuman. Dia lah orang yang paling banyak senyum. Dudukkan dia jaga tangan senyum. Menandakan bahawa kesenyuman kita apa ni bahkan makna suka. Suka pun Nabi banyak dan senyum pun banyak. Suka tadi semua suka berapa? Dia ada bahkan makna suka. Farah makna gembira, bah makna suka, fakah makna ketawa. Jadi Nabi-nya senyum dia suka. Ketawa, tak ada fakah tu. Nabi tak ada buah kakak, ha, ni tak ada. Kalau dia adanya, kalau kita panggil suka. Suka sengih, kita panggil suka sengih. Itu Nabi selalu sana, bila-bila dia senyum. Orang panggil mengorek senyum. Apa ni orang panggil? Mengorek senyum beberapa. Itu Nabi kita selalu sana. Kalau dia ada mengorek senyum. Itu dia. Diwujuhi ashabi. Bila berdepan dengan sahabat-sahabat, maka Nabi kita selalu senyum. Wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi. Dan pelanggan Rasulullah juga, dia tunjuk rasa kagum dengan percakapan orang. Bila orang cakap Nabi dengar, dan apa air muka Nabi ini setuju dengan orang cakap. Kita macam juga kadang-kadang kita bila orang cakap, orang kata orang masa capung. Masa capung. Dia masa capung, dia orang pun jadi sepi hati. Dia kadang-kadang naik mazhab. Naik mazhab tu mula di sini aja. Di sini kita. Cakap tu kita. Nabi dia mau kata berapa pun Nabi kita tunjuk. Sengih tu kau nampak kita setuju gitu. Jadi dia buat orang tu gemerlap bila cakap. Dia tidak rasa segan nak buat pakai dalam hati. Ini satu juga keadaan yang perlu kita ingat. Berbeda kalau kita menjadi pengurusi masyarakat atau kalau kita menjadi orang yang ahli panel ke berapa. Bila orang cakap kita dengar, dia kita jangan tunjuk muka masalah lalu daripada dia. Sengih suka dulu. Walaupun kita tak belagu mereka, apa tapi kalau kita hormat, orang panggil di kulli ra'yihu wa kulli ra'yin mahtaram. Tiap-tiap orang ada hak dia berfikir, dan tiap-tiap fikir dia mesti kita hormat. Kalau bila dia waktu fikir dia itu memang dia peluh isi otak dia. Peluh dia berani. Jadi dia tidak berani itu ahli kita hormatlah pada dia. Lagi kau tak betul kita tak nak cakap itu. Di kulli ra'yihu wa kulli ra'yin mahtaram. Tiap-tiap orang ada hak waktu dia pendapat, dia pendapat mesti dia hormati. وكان أكثر الناس صلى الله عليه وسلم